Ini yang faham awak buang, yang tak faham kata tak faham. Tak faham sudahlah, bagilah kat orang lain yang faham, ambil baliklah orang yang dibuang tu. Buang pasal apa? Apa salah dia? Dia bagi untung dengan kerana tu kena buang. Di negeri lain apa semua, kalau orang bagi rugi syarikat dia kena buang. Di Malaysia ni orang yang bagi untung dia kena buang. Jadi lain sikit lah, Malaysia ni istimewa. Itu yang saya tegur. Saya bukan nak tegur ni, kalau kita boleh buat, kata apa nama pengurus chairman Proton sekarang ni, dia sudah buat penjelasan. Saya tak nampak apa penjelasan dia buat. Dia sebut apa yang dia kata dulu dah. Itu saja. Jual Agusta kepada sebuah syarikat nama Gavi SPA. Kita buat selidikan siapa dia syarikat Gavi SPA ni. Dia buat motorcycle kah? Tak. Dia bukan buat motorcycle, dia investment company yang ditubuh setahun dulu untuk beli Agusta. Tak tahulah, saya selalu ni suspicious mind ni. Barangkali nak beli pasal nak jual kot, ada orang di belakang kot. Itulah, inilah saya pusinglah. Fikiran saya tak baik berlaku. Tak pernah yang baik. Selalu bila orang buat yang betul, saya syak ada yang tak betul. Sebab itu saya fikir, barangkali lah kot, bila ada jual MV Agusta dengan harga RM4, €1, beli dengan harga RM500, 500 juta ataupun 70 juta euro, jual dengan RM4 ataupun RM4 €1, tak rugi. Wah, ini saya fikir barangkali pasal dia orang very good, very creative accounting. Bolehkah kita beli barang dengan harga RM1,000, kita jual dengan harga RM1, tak rugi sikit? Kalau begitu saya pun seronok juga nak berniaga. Saya tahulah kalau beli barang jual murah kita untung. Dan orang lain tak, termasuk jugalah orang yang apa nama minority shareholder ni pun kata, tak ada apa, ini tak apa, kita rugi 500 juta tak apa. Okey, kaya bukan main lah. Kalau 500 juta rugi pun tak apa. Tak tahu kata orang Malaysia ni kaya memang macam tu. Tapi ini yang saya soal, jawablah, siapa dianya JV SPA ni? Apa perniagaan dia? Modal dia banyak mana? Jawablah, itu yang kita tanya. Tapi yang itu tak jawab. Kata kita dah tanya bank mana? Kita pun nak tahu juga. Saya tak kata. Ini orang tuduh kata saya kata pula. Jadi soal tak dijawab. Ini pula berkenaan dengan AP, menteri kata kami takkan jawab. Berkenaan dengan penjualan Agusta, pengurusan kata kami tak akan jawab. Ini kerajaan berjanji akan mengadakan kerajaan yang telus, transparent government, boleh nampak segala-galanya. Tapi saya tak nampak macam mana. Terus kalau tak mau cerita apa dia, jawablah. Jawab pasal jembatan tadi, jawab pasal Agusta, jawab pasal apa nama yang lain-lain lah. Saya pun tak nak bangkit banyak-banyak sangat. Saya pun bertimbang rasa juga, bukanlah niat saya nak menjadi masalah kepada orang. Ini pun saya bukanlah nak bercakap sangat dengan NGO. Kata orang saya dulu sombong, tak cakap dengan NGO. Dengan malaysiakini.com pun saya tak cakap dulu. Lani cakap. Saya cakap pasal Lani, surat khabar kita terbuka, dilapornya semua terbuka. Jadi laporan apa yang terbuka? Laporan berkenaan dengan kesalahan kerajaan yang lama, itu semua terbuka lah. Kesalahan kerajaan yang ada sekarang ada boleh kita tegur? Tak boleh tegur, pasal kita disuruh jangan tegur.
Jadi kalau betul-betul terbuka, kritiklah kerajaan sikit-sikit. Kalau dah kritik, saya tak payah kritik dah. Ini saya tinggal seorang-seorang aja. Orang lain semua nampak dah kami sokong. Bila tanya kami sokong apa? Tak kira lah, kami sokong je lah. Jadi kualiti tak ada. Sebab itu saya terpaksa lah bercakap sikit sebanyak. Saya minta maaf, minta ampun kepada mereka yang begitu tulus kerana saya buat teguran-teguran ini. Bukan teguran saya membina. Ini sekarang ni kerana tak buat jembatan, Syahrir ni pun tak betul sikit. Dia kata kena bayar 760 juta, lepas tu campur dengan ganti rugi Johor jadi 1 bilion lebih daripada harga nak buat jembatan. Ini semua tak betul. Yang betul tak rugi 1 sen pun. Makan banyak pergi tadi, dia belahak. Jadi saya tak naklah cakap banyak-banyak sangat. Ada orang kata saya mengupat, saya hasut. Saya ni tabiat macam tu, berdraman tungku dulu pun macam itu juga. Orang semua puji, saya tak puji. Saya payah nak puji orang. Sebab tu saya kata jangan puji saya pun. Saya berasa pelik lah, saya tak puji orang, orang puji saya. Okeylah, saya ingat saya berhenti dalam tu cukup lah kot. Dah 11:30 lah. Ada soal jawab? Tak apalah tu. Okey. Ada soalan bertulis. Soalan bertulis. Wah, banyak ah. Yang Tun akan pilih. Banyak tu ni. Ini yang pertama berkenaan dengan rasuah. Saya akui zaman saya dulu pun ada rasuah. Rasuah bukan mudah kita nak menteras. Sebabnya ialah kerana nak dapat bukti susah. Nak tuduh senang, tapi bila kita tanya dia enggan sikit nak cerita. Dan nak dapat bukti susah, sebab itu kita hanya dapat bendung sedikit saja. Tapi bagi saya, rasuah terdapat di mana-mana saja. Di negara Inggeris, negara Eropah, negara maju pun rasuah banyak. Tapi mereka juga ada cover up. Di sini kita cuba, dan saya tahu ada kes tertentu rasuah yang saya telah bagi arahan supaya proceed, tapi selepas saya berhenti, dia tidak diteruskan. Saya tak tahu kenapa dia tak diteruskan, tapi itulah masalahnya. Kita cuba nak menteras rasuah, bila ada kes kita suruh pejabat ambil tindakan. Tapi yang saya tahu ada sekurang-kurangnya satu kes yang mempunyai bukti yang jelas, tetapi apabila saya berhenti, kes itu tidak diproceed. Jadi saya fikir sekarang ini pun banyak juga orang yang membuat tuduhan, tapi kerajaan berkata bahawa sekarang ini tak ada rasuah. Jadi tak ada lah rasuah. Kalau kerajaan kata tak ada rasuah dan kami sokong, tak ada rasuah. Apakah ciri-ciri kepimpinan yang perlu ada pada sekarang pemimpin di dalam negara majmuk ini pada pandangan tu? Ya, saya fikir negara kita bertuah, walaupun penduduknya terdiri daripada berbagai kaum. Sejak 1969 tak ada rusuhan kaum di Malaysia ini. Ini bermakna bahawa layanan yang kita beri adalah saksama, dan kita mengambil kira segala perbezaan-perbezaan antara kaum. Sebab itu negara kita ini, tak tahulah orang lain nak kata apa, tapi saya fikir negara kita ini maju juga. Kalau kita banding dengan dahulu dengan sekarang, dah maju.
tak majulah seperti yang kata setengah orang. Dia maju kerana kita percaya pihak kerajaan memainkan peranan yang besar dalam memajukan negara. Kepimpinan harus sedar bahawa apabila kerajaan belanja wang, kerajaan akan dapat balik wang itu. Yang ini keuntungan pihak kerajaan. Tak semacam syarikat perniagaan. Syarikat perniagaan kadang-kadang dia melabur tapi dia tak dapat balik duit. Tapi kerajaan bila melabur selalu dapat balik. Sebab itu semasa saya jadi Perdana Menteri dahulu, saya belanja banyak wang. Tapi bukanlah sampai bankrupt negara, tak lah. Tapi saya belanja banyak wang kerana tiap kali kita belanja kita dapat duit balik. Dalam pada itu orang lain pun dapat duit. Fikir tengok, kalaulah kita bagi satu kontrak yang bernilai 1 juta. Duit 1 juta itu akan digunakan untuk membayar kepada orang yang membekal barangan, pekerja, penjual nasi lemak kepada pekerja. Semua orang ini dapat nikmat apabila kerajaan belanja 1 juta. Kalau kerajaan belanja 100 juta lagi banyaklah. Belanja wang, duit ini akan berjalan daripada satu tangan ke satu tangan. Tiap kali dia berpindah daripada satu tangan ke tangan yang lain, ada saja orang yang dapat untung. Dan orang yang dapat untung ini, kalau dia dapat untung banyak, kita kena cukai kepada dia. Kita kena cukai, dan cukai itu dapat balik kepada kerajaan. Kalaupun orang lain tak untung, kerajaan tetap untung. Kita buat apa pun kalau kerajaan dia untung. Sebab bila kita belanja wang yang banyak, seperti kita buat projek-projek besar, belanja untuk KLIA kita belanja 8 bilion ringgit. Tapi kita dapat duit balik daripada perbelanjaan ini kerana duit itu diguna untuk membeli barang, untuk mengupah pekerja, untuk membeli makanan, macam-macam. Tiap kali orang belanja, ada orang yang untung. Akhirnya pembekal besar untung, dan pembekal besar ini akan dapat keuntungan yang besar, dan kerajaan akan mengenakan cukai sebanyak 28% daripada cukai pendapatan. Jadi kerajaan dapat balik duit. Tambah pula kalau ini perniagaan kerajaan sendiri, kita bukan saja dapat untung daripada perniagaan itu, macam Proton umpamanya, kita juga dapat cukai. Saya yakin, saya percaya Proton semasa dianya ada telah membayar cukai kepada kerajaan sebanyak 18 bilion. Jadi sebab itu saya kata, bila kita melabur, kita dapat untung yang banyak. Macam Petronas umpamanya, kerajaan melabur tak lebih daripada 2 bilion ringgit saja. Tahun lepas Petronas bayar kepada dapat untung. Petronas dapat untung tahun lepas sebanyak 58 bilion ringgit tahun lepas. Daripada 58 bilion ringgit itu kita bayar cukai kepada kerajaan sebanyak 23 bilion. Yang baki 35 bilion itu adalah untung bersih, dan kalau kerajaan nak duit kita boleh bagi. Tahun ini pula kita untung lebih daripada 80 bilion ringgit. Dan kita bayar cukai kepada kerajaan sebanyak lebih daripada 30 bilion ringgit. Yang lebih itu milik kerajaan kerana Petronas milik kerajaan 100%. Jadi bila kerajaan melabur 2 bilion ringgit untuk adakan Petronas, pulangan daripada itu berkali-kali ganda, berpuluh-puluh kali ganda. Bodohlah kerajaan kalau tak buat. Dulu kalau kita perhatikan di negara-negara lain yang juga mengeluar minyak, mereka tak ada perniagaan seperti Petronas. Mereka cuma kutip royalty saja. Banyak kerana mereka keluar minyak banyak, kita tak keluar minyak banyak. Kita keluar sikit saja dan kita dapat jual pun sikit saja.
Tapi kerana kita urus Petronas itu dengan begitu rupa, kita bergerak dalam 36 buah negara. Keuntungan Petronas berpuluh kali ganda daripada pelaburan yang dibuat oleh pihak kerajaan. Ini hanya boleh dibuat kalau kita faham urusan keuangan negara. Kalau kita tak faham, kita fikir macam orang kita selalulah kata, kita simpanlah duit. Duit jangan belanja. Bila tak belanja duit, banyak masalah. Kalau kita kena pinjam duit, kita belanja pun tak apa. Kerana kita dapat balik, macam saya katakan tadi, kita dapat balik. Duit kerjaan kita dapat balik. Dia kena cukai kat orang. Jadi bila kita tak belanja, kontraktor tak dapat duit, pembekal kepada kontraktor tak dapat duit, orang jual nasi lemak tak dapat duit, siapa pun tak dapat duit. Kerjaan simpan duit. Ambil duit tu simpan kerana nak ada surplus. Kalau simpan duit, duit nilai dia merosot. Hari ni RM100 boleh beli sekian banyak. Tahun depan RM100 boleh beli kurang daripada itu. Bermakna nilai duit itu jatuh. Sebab itu jangan simpan duit macam itu. Nak simpan melabur tak apa. Simpan dalam tabung haji ke tak apalah, pasal dia ada pelaburan ataupun PNB. Tapi jangan simpan bawah bantai. Itu cara lama. Cara lama dulu orang simpan bawah bantai lah duit dia. Sampai dia mati barulah tahu kata duit di bawah bantai dia. Tapi sekarang ni kita duduk dalam zaman moden, pemimpin mesti faham ini. Tak apa, belanjalah duit, tak usahlah simpan sangat. Yang pi berhenti segala projek-projek ni kuno pasal nak simpan duit buat apa? Orang dah kena naya lah macam itu. Kita bagi kontrak kat orang tak bayar duit. Ada juga kontraktor yang bersungut kat saya tapi tak berani sungut kat kerjaan. Selalu main cerita kat saya, buat apa? Saya bukan boleh buat apa lah ni. Duit tak bayar, kontrak dah lama dah. Kami belanja duit sekian banyak tapi kerjaan tak bayar duit. Bukan tak ada duit, kerjaan ada duit. Kalau dia tak tahu di mana duit, saya nak boleh tunjuk. Yang ni kata isu semasa, macam-macam isu semasa. Adakah benar Datuk Seri Abdullah Badawi di blackmail oleh kuasa luar? Payahlah saya nak jawab yang tu, ini soal peribadi. Tetapi hakikatnya ialah kita tak boleh buat jambatan kerana kuasa luar tak bagi. Ini kuasa besar cek saja, bukan kuasa besar. Belum kuasa besar lagi. Kuasa besar, dia besar, kita kena ikut dia sajalah. Sebab tu semasa kita ada kegawatan kewangan apa semua, kita turut saja apa kuasa besar nak. Berkenaan dengan stabiliti negara kita, ya alhamdulillah negara kita ini stabil daripada segi politiknya, dan dia akan terus stabil selagi kita semua kata kami sokong. Tak adalah perjumpaan yang macam ini semua tak patut diadakan. Kita kata buat keputusan saat ini, saya nanti tulis kami sokong. Sudah, okey, lepas itu tak ada masalah dah. Tapi kalau kita, walaupun kita nak stabil, janganlah stabil sampai macam tu, sampai tak bergerak, tak tegur, tak kata apa, cuma 2-3 patah saja boleh bercakap kami sokong saja, tak boleh. Sebab tu saya pun tak tahan hati, kadang-kadang saya kata tak sokong lah yang ni, tak upaya nak sokong. Tapi bila nak kata tak sokong, mestilah secara positif, secara membina. Jangan kita kata tak sokong saja, dan jangan kita kata sokong saja.
adakah perjanjian di antara Tun dengan Datuk Seri Abdullah Badawi? Ada perjanjian yang dibuat secara tepat berkenaan dengan sesuatu, tetapi selain daripada itu, apa yang diputuskan bersama dalam kabinet merupakan perjanjian juga. Kita sama-sama bincang dan sama-sama putus perkara-perkara tertentu, termasuk pembinaan jambatan ini. Itu adalah perjanjian, tak patut dibatalkan, tetapi dibatalkan sama sekali. Yang ini bermakna kita tidak menepati perjanjian. Selain daripada itu, ada juga perjanjian, iaitu pelaburan ini mesti diteruskan. Tetapi selepas saya tak jadi Perdana Menteri, perjanjian pelaburan oleh seorang orang Arab di Malaysia ini telah dibatalkan dan duitnya hantar bagi balik. Duitnya sebanyak 98 juta ringgit bagi balik, itu deposit. Jadi ini bermakna bahawa kita tak pegang kepada janji kita untuk meneruskan apa yang telah diputuskan dahulu. Dan adalah beberapa lagi yang tak perlu saya sebut. Perjanjian yang dibuat kepada saya sendiri tetapi tak ditunaikan. RMK 9 mungkin ke arah, ya, saya berasa bergamak gembira kerana daripada tak ada duit, tiba-tiba ada duit. Dulu tak ada duit, sekarang ni ada duit 200 bilion ringgit untuk RMK ke-9. Tapi setakat ini kita duk dengar RMK 9, tapi tak nampak duit lagi lah. InsyaAllah tak lama lagi kita nampak lah duit tu, tapi tak nampak lagi. Mengkali proses mengambil masa sikit, jadi sabarlah. InsyaAllah akan kita terima banyak duit dan kita akan menjadi kaya. Ini berkenaan dengan MV Agusta ni, saya dah jawab. Apa pandangan apabila dinafikan pandangan saya dalam media? Saya, kalau saya kata ini barangkali tak baiklah, tapi saya dengar media diberitahu jangan buat laporan berkenaan dengan bekas mantan Perdana Menteri ini. Apa salahnya? Bukanlah saya hendak sangat publicity, tapi 2-3 hari sudah saya adakan satu perjumpaan besar menjemput orang asing bercakap dengan cara-cara untuk mengharamkan peperangan. Kerana kita anggap peperangan itu adalah memberi izin untuk membunuh orang. Itulah perang. Perang bermakna bunuh orang. Kita latih orang kita suruh bunuh dia, dia pun latih orang dia suruh bunuh orang kita. Ini bukan cara manusia. Ini cara zaman dulu, masa primitif dulu, memanglah itu satu cara untuk menyelesaikan perbalahan antara dua buah negara. Tapi kita hidup dalam zaman moden ini, kita boleh runding, kita boleh pergi ke mahkamah, kita boleh ada orang tengah untuk menyelesaikan sebarang pertikaian di antara dua buah negara. Dengan itu kita elak daripada membunuh orang untuk menyelesaikan masalah seperti yang sedang berlaku di Iraq. Ini dunia anggap usaha kita ini adalah satu usaha yang mulia yang patut disokong oleh seluruh dunia. Dan orang yang saya jemput ini adalah orang yang terkenal. Mereka ini memang tahu apa dianya tajuk perbincangan, iaitu untuk criminalize war, untuk menjadikan peperangan itu sebagai satu jenayah. Dan sesiapa yang menggunakan peperangan untuk menyelesaikan persengketaan antara dua buah negara, dia harus dikenakan tuduhan melakukan jenayah dan akan dihadapkan ke mahkamah dan dibicara dan dihukum. Itu kehendak kita.
Dan mereka ini yang datang terdiri daripada Under Secretary United Nations 2 orang, seorang profesor daripada Canada, seorang pakar undang-undang daripada Amerika, seorang pakar dalam bidang bom nuklear daripada Amerika. Mereka ini bercakap berkenaan dengan masalah perang ini. Dan mereka anggap ini adalah satu perkara yang besar. Tetapi seorang daripada mereka bertanya kepada akhbar, kenapakah di muka depan akhbar Straits Times ini dilapor berkenaan dengan kes kemalangan di jalan raya, sedangkan cerita kami ini masuk pada muka surat 13, duduk di satu sudut. Dia tanya pasal dia kata ini masalah dunia, dapat muka surat 13. Masalah kemalangan di jalan raya dapat muka depan. Dia kata tak patutkah benda ini dibesar-besarkan dan ada ulasan dibuat oleh surat khabar berkenaan dengan masalah perang ini dan kemungkinan ada perang di Iran. Apabila dianya bertemu dengan pemberita ini memberitahu kami cuma lapor apa yang Perdana Menteri kata. Jadi katanya terbuka, surat khabar terbuka, semuanya boleh masuk. Tetapi yang ni tak boleh masuk kerana takut ini anjuran Dr. Mahathir. Jadi kalau anjuran Dr. Mahathir ni bagi laporan nama dia naiklah sikit, bagi turunlah nama dia, tak apalah turun pun tak apa, saya ada turun dah. Ya, ada orang yang minta saya jadi watchtower. Saya ni tak berapa tinggi. Pajak tak boleh nak jawab semua, banyak kan. Pandangan yang amat berhormat Tun tentang Hala 7 GLC, terutama TNB SKRG lebih bersikap mencari keuntungan. Yang ini GLC. Dulu kita tak ada GLC, kita ada Khazanah. Kita pun tak panggil GLC. Tapi Singapura ada contoh yang cukup baik. Mereka ada GLC, kita pun mestilah ada GLC. Barulah kita nampak baik. Dan sekarang ni GLC menguasai segala-galanya. Saya tak tahu banyak mana GLC ni hutang. Ini pun soalan juga, soalan saya. Mungkin mereka boleh jawab. Berapa banyak GLC hutang, berapa banyak dia untung, berapa banyak dia rugi. Rakyat patut tahu pasal ini duit rakyat. Kita buat khazanah kerana kita nak tumpukan nak adakan satu badan. Apabila kerjaan terlibat dengan mana-mana perniagaan itu disalurkan melalui khazanah. Dan perniagaan yang dimaksudkan ialah perniagaan dalam negeri, supaya kita dapat menentukan apabila ada perniagaan terutama Bumiputera yang tak cukup modal, maka kerjaan boleh masuk dalam perniagaan itu dan bantu Bumiputera itu dengan modal dan juga dengan segala kecekapan yang diperlukan. Tapi sekarang ini GLC sudah jadi sebuah badan pelabur dan dia melabur di India, di Singapura dan di lain-lain tempat, di Indonesia pun. Kita nak tahulah pelaburan di sana ni untung ke? Saya tak dengar kata untung. Jadi dia dah lari daripada tujuan asal kita tubuh khazanah.
Tapi kalau kerajaan dah buat keputusan untuk dia menjadi satu badan pelaburan kerajaan, itu hak kerajaan lah. Kita tak boleh soal. Kerana hak kerajaan. Kita tak ada hak dalam perkara ini. Jadi kadang-kadang kita tanya jugalah. Kalau nak jawab, jawab. Tak mau jawab, tak usah jawab lah. Jadi hala tuju GLC ini saya dapati berbeza dengan tujuan asal khazanah di tubuh. Dan sekarang ini saya dengar mereka mendapat khidmat daripada pakar-pakar tertentu. Dan pakar-pakar tertentu akan memberi nasihat supaya dijualkan itu kepada orang ini, dibeli ini dengan itu, dan ini semua nasihat yang baik. Mereka yang beri nasihat ini mempunyai pengalaman, pelajaran, dapat ijazah daripada Oxford University. Saya tak pi. Saya pi juga Oxford University. Saya pi di inilah, pi situ jelah. Tapi tak belajar. Tak belajar di Oxford. Siapa tak belajar di Oxford University, Cambridge University, semua bodoh-bodoh lah belakang. Jadi kepakaran ini yang diletakkan, kata orang, di tingkat 4. Kepakaran tingkat 4. Tingkat 4 ni boleh telefon siapa saja dan nasihat mereka untuk membuat benda yang baik. Sebab itu kita lihat semua yang berlaku adalah baik-baik belaka. Tingkat 5 Perdana Menteri tu, tingkat 4 ni lebih berkuasa daripada tingkat 5. Sebab dia lebih pandai. Tingkat 5 tak pergi Oxford, tak pergi Cambridge pun. Tapi ini tak boleh cakap. Ini tak boleh bercakap. Salah. Hari ini saya baca rencana yang ditulis oleh seorang merchant banker ke apa? Rencana dalam surat khabar Inggeris. Balik bacalah. Apakah pandangan Tun bahawa kerajaan sekarang dari sudut ekonomi negara, saya fikir kita nak kata tak baik sangat pun tak boleh. Kalau ikut angka yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan, negara sedang tumbuh dengan pesat. Tapi entah macam mana orang setengah orang ni dia tak begitu bersyukur. Dia datang jumpa saya, kata, susahlah, kontrak apa pun tak ada. Kelas F pun tak dapat kontrak lah ni. Kata, you punya salah lah, kelas F tak dapat. Kata setuju, boleh dapat. Ini masalah yang kita dapati. Dia orang semua datang jumpa saya tak tahu pasal apa, saya tak ada kuasa langsung lah ni. Tak boleh besar, nak kritik pun tak boleh lah. Tapi datang juga jumpa. Tapi kalau orang nak jumpa, kalau kita tak jumpa, dia kata kita sombong. Dulu kita Perdana Menteri, tak apalah sombong lah ni, tak jadi Perdana Menteri dah pun dah sombong lagi, tak boleh lah. Jadi saya jumpa juga banyak orang datang komplain itu, komplain ini. Saya kata komplain lah kat dia orang. Tak boleh lah. Komplain kat dia orang, habis semua dia potong. Ya, berkenaan dengan orang yang saya lantik. Saya lantik aja. Lepas tu apa dia nak buat, manalah saya nak tahu. Saya lantik Datuk Najib, saya lantik Pak Lah. Bila kita bagi kuasa kepada dia nak bagi kepada orang lain, yang tu hal dia lah. Saya tak kena syarat dulu.
Saya tak kena syarat. Saya tak kata kalau saya lantik awak jadi Perdana Menteri, awak tak bolehlah bagi kepada menantu, anak apa semua. Saya tak kata. Saya tak kata itu. Jadi bila tak kata bermakna boleh. Kalau ada larangan baru tak boleh. Tapi saya tak kata apa. Jadi sekarang ni saya pun tak tahu siapa yang berkuasa dalam negara kita ini. Kerana dia tak jawab, dia senyap je. Bila kita tegur tak jawab, orang lain yang jawab. Ada di sini disebut, saya sendiri pun tak bersedia menerima pandangan orang lain jika tidak sesuai dengan rangka agenda atau bertentangan dengan pandangan saya. Yalah, saya dengar tapi tak semestinya saya ikut. Dulu pun saya dengar banyak orang cakap, ada yang sampai marah kat saya, keluar daripada parti, challenge saya pun tak apa juga. Jadi dulu boleh beri mali ya kan. Politik ini macam itu. Kita dalam politik, kita mesti bersedia orang lain berkata kita tak betul. Tapi kalau kita percaya kita betul, kita buat jugalah. Jadi kalau kita percaya kata jembatan itu tak patut dibetulkan, kita tak betul. Kalau patut dibetulkan, kita betul. Orang kata kita pedulikan. Bila mai pilihan raya esok, kita tahulah betul tak betul. Kenapa? Saya nasib baiklah 22 tahun tak pernah kalah lah. Walaupun dekat-dekat nak kalah, tapi tak pernah kalah. Tun lebih suka mengamalkan demokrasi terpimpin seperti yang dilakukan kebanyakan daripada para pemimpin negara-negara membangun. Yalah, saya ingat kalau saya tak pimpin, kalau tak sampai ke sini aku. Kalau saya nak dengar orang, semuanya tak boleh buat. Kalau kita buat cadangan apa pun, baik macam mana pun, ada juga orang yang tak bersetuju. Jadi kalau kita dengar orang yang tak bersetuju, kita tak buat apalah. Tak usahlah buat jalan raya, tak usahlah buat jembatan, janganlah buat lapangan terbang, janganlah buat lebuh raya, semuanya jangan buat. Tak ada satu pun rancangan yang saya cadangkan yang mendapat sokongan penuh 100% kami sokong. Ada saja orang yang tak bersetuju. Tapi kalau saya ikut orang yang tak bersetuju, tak ada lah hari ini LRT tak ada, monorail tak ada, KLIA tak ada, North South Highway tak ada. Cuba kita fikir tengok, buang wang itu semua. Nampak Malaysia ni macam mana? Buang semua tu. Bangunan Petronas tu pun kita cabut wang. Tinggal apa? Tak ada apalah. Sebab tu walaupun orang kata jangan, saya buat juga. Tapi kadang-kadang lepas saya buat, dia kata betul pula. Macam itu juga berkenaan dengan keuangan. Apabila saya bercadang untuk ada cara tersendiri untuk mengatasi masalah kejatuhan nilai mata wang ringgit, orang kata Malaysia akan bankrupt. Seluruh dunia kata, tapi kita nak buat, kita buat juga lah. Tapi Alhamdulillah kita taklah bankrupt, ada duit juga sikit-sikit lagi. Jadi kita dengar semua orang nak kata apa, tapi tak semestinya kita terima. Sebab itu kadang-kadang kata ini mungkin merupakan demokrasi terpimpin. Tapi kalau ada pemimpin, dia selalu turut orang. Macam mana nak panggil dia pemimpin kalau dia penurut lah panggil, bukan pemimpin. Tapi kalau duk buat tak kena selalu, lepas tu orang tak bagilah jadi pemimpin, pilih orang lain lah pula.
Dengan itu Tun sanggup menggunakan meriam daripada pistol untuk mencapai matlamat. Ya, benar, saya guna meriam. Kalau tak kena, saya pergi. Orang yang tembak tu yang nanti kena. Jadi kadang-kadang guna juga lah meriam. Tapi tak tahulah orang lain nak kata apa. Tapi setakat yang saya tahu, banyak orang datang ke Malaysia ni, dia kata, oh Malaysia bagus. Tapi orang Malaysia kata tak bagus lah. Orang Malaysia tak pernah yang bagus, semuanya tak bagus. Apa salahnya kita ada Perdana Menteri yang sanggup tunduk kepada Singapura? Bagus juga. Ini soal Najib ni timbul semula. Kenapa dia tak bantah? Dia pun hadapi masalah juga. Saya berani sikit lah, pasal tak ada apa. Nak buang saya daripada pension pun tak boleh. Saya pension ikut statute, ikut undang-undang, tak boleh potong pension. Woi, pension cukup banyak, RM10,000 saya dapat pension. Jadi kalau tak bagi saya RM10,000, saya nak kena pergi mengemis lah. Sebab tu saya berani lah sikit. Ya, saya ingat kalau tak ada duit langsung pun saya minta daripada tuan-tuan pun bagilah juga sikit-sikit. Nasi lemak ke apa ke. Ui, banyak ni. Mengapa landasan berkembar dibatalkan? Duit tak ada. Kenapa dibatalkan? Duit tak ada. Tetapi lah ni jumpa 200 juta ringgit, 200 bilion ringgit. Jalan-jalan tepi jalan tu terjumpa 200 bilion ringgit. Bolehlah buat semua. Tapi landasan ni tak boleh buat jugalah pasal duit tak ada. Landasan ini patut tak usah buat lah. Sepatutnya yang ada pun kalau kita rongkah balik, boleh jual besi harga mahal lah ni. Kalau tak mau buat, ada saja alasan lah. Tapi kalau saya fikir kerjaan duit banyak, lebih banyak daripada masa saya jadi Perdana Menteri. Masa saya jadi Perdana Menteri, harga minyak $30 satu tong, sekarang $70 satu tong, $40 untung tiap-tiap satu tong. Duit banyak. Saya tahu Petronas duit banyak. Saya tahu National Reserve kita yang dipegang oleh Bank Negara sekarang ni lebih daripada 8 bulan untuk membiayai import sebanyak 8 bulan. Kita perlu cuma untuk 5 bulan saja. Apa yang nak simpan banyak-banyak sangat? Kita boleh belanja yang itu. Duit EPF kita sekarang ni 300 bilion ringgit. 300 bilion ringgit duit EPF. Kalau kerajaan tak pinjam duit tu, maka EPF tak dapat untung, dia tak boleh bayar kepada mereka yang menyumbang kepada EPF. Jadi duit banyak. Duit dalam Malaysia ni cukup banyak. Tetapi kerajaan kata tak ada duit, saya kena percayalah pasal kerajaan kata. Jadi soal mahasiswa dengan undang-undang yang diperkenalkan oleh saya sendiri. Tapi saya fikir sekarang ini pun mahasiswa bebas. Kita tak payah takut sangat kalau kita buat benda yang baik. Dan mahasiswa sekarang ini lebih lantang daripada dulu. Apakah dasar dan halat tuju kerajaan Malaysia yang Tun ingin lihat atau harapkan sebagai seorang rakyat biasa? Kita nak lihat negara kita ini terus maju dan kita mampu maju. Sebenarnya kita ada kebolehan maju dengan lebih pesat lagi. Kalau
saya nak kalau saya boleh duduk lama sikit daripada 22 tahun, tapi orang dah cemui, orang tak larat tengok dah muka ni, maka saya bagilah kepada kepada orang lain. Tapi daripada segi asas-asas kebolehan Malaysia ini memang cukup baik. Kita boleh maju dengan lebih pesat lagi. Tetapi kenalah pandai macam mana nak urus. Kita boleh tanya pakar-pakar, termasuk pakar-pakar daripada Oxford, kita boleh tanya juga. Tapi hidung tak berapa keren lagi. Jadi mangkali tak cukup pengalaman. Tapi satu perkara yang jangan kita buat ialah kita tanya kepada orang yang dah bersara. Orang yang dah bersara ni jangan kita tanya, tak guna punya orang. Nak suruh dialog dengan mahasiswa pula. Bolehlah kalau ada masa. Lah ni saya tak dapat. Macam dulu sebagai Perdana Menteri, hari-hari newspaper dia masuk nama saya, tapi lah ni dia tak masuk dah pasal dah ada orang lain. Banyak perkara-perkara yang membimbangkan umat Islam di negara ini. Sekarang kita ada Islam Habari. Saya tak tahulah dengan orang lain. Saya bukan termasuk dalam Wahabi ke orang apa. Saya percaya kepada Islam asas. Saya bagi tahu kepada Mat Saleh, I am a Muslim fundamentalist. Oh, dia ingat Muslim fundamentalist ni duk bunuh orang je lah. Saya kata kalau you pegang kepada ajaran Islam yang asal, yang terdapat dalam Quran dan hadis-hadis yang sahih, memang manusia Muslim ini adalah orang yang baik. Sebab itu apabila orang Arab jahiliah menerima agama Islam, mereka dapat mendirikan satu tamadun yang begitu besar dan begitu kukuh kerana kepercayaan kepada ajaran Islam yang asal. Tetapi selama 1400 tahun ini terdapat macam-macam ulama pandai-pandai belaka, dan mereka ini membawa ajaran-ajaran yang berbeza-beza. Apabila mereka bawa ajaran yang berbeza-beza, takkanlah semuanya tepat seperti kehendak agama Islam. Kenapa berbeza? Kalau ya dalam Islam dia benar, perbezaan sedikit antara tafsiran-tafsiran yang kita buat dalam apa yang terdapat dalam Quran. Perbezaan sedikit tak apa. Tapi perbezaan sampai sanggup nak perang bunuh ni macam orang Syiah dengan orang Sunni di Iraq ni, takkan itu ajaran Islam. Orang Islam kata kita semua bersaudara. Orang Islam itu bersaudara, itu asas. Dia tak kata awak Syiah. Nabi Muhammad bagi tahu ada Syiah ataupun Sunni, tak ada, dia tak bagi tahu apa pun. Dia kata cuma Islam satu saja. Jadi kita balik kepada Islam yang satu, tak payahlah hadari kata hadari kan. Islam ni sesuai sepanjang zaman. Dia sesuai sepanjang zaman. Jangan fikir kata dia sesuai cuma zaman kereta lebu aja, zaman Nabi saja, tidak. Zaman sekarang ni dia sesuai. Tinggal lagi apa yang cara yang kita tafsir apa yang terdapat di dalam Al-Quran. Kalau kita ikut tafsiran yang betul, maka dia sesuai untuk zaman yang berapa moden sekalipun. Umpamanya saya selalu sangat bercakap ini sehingga orang bosan. Dalam Al-Quran, dia kata kita orang Islam mestilah bersedia untuk mempertahankan umat Islam. Justru itu kita perlu ada kuda perang, kita ada tombak, anak panah apa semua. Itu di zaman Nabi. Zaman sekarang kalau kita ada kuda perang, kita nak perang dengan siapa? Kita mesti ada kebolehan
untuk mengeluarkan kereta kebal, pesawat pejuang dan lain-lain. Barulah kita boleh berperang. Nak buat ini semua kita perlu ada ilmu sains berkenaan dengan matematik, berkenaan dengan chemistry, fisiologi, fizik, semua ini kita kena ada kepada kita. Tapi apabila ditafsir bahawa hanya dengan mempelajari agama saja barulah kita dapat pahala, maka orang tinggal pelajaran yang diterokai oleh orang Islam sendiri. Sebab itu kita sekarang ini mundur kerana tidak ada ilmu. Tak payah kata zaman dulu lain, zaman sekarang lain, jadi kena ada yang Islam yang baru. Tak payah yang baru, Islam yang lama tu dah tepat dah. Tak payah kita betulkan. Tinggal lagi tafsiran aja silam. Sebab itu kadang-kadang kita ada ayah pin, pidu minum ayak kaki dia apa semua tu, itu semua syirik. Tak payahlah kita buat macam itu. Sebaliknya kita pegang kepada Islam yang asas, insya-Allah kita tak akan sesat. Dan hadis yang sahih, kita tidak akan terpesong kerana zaman moden. Ini ada satu lagi, apa perlunya diadakan konsep Islam hadari? Tak tahulah, saya punya penerangan tadi merupakan saya perlu atau tak perlu, itu terpulang. Polisi otomotif negara. Saya tahulah pasal apa ada polisi otomotif negara ini. Nak bagi kita semua ada kereta, nak turun harga kereta. Lah ni dah turun harga kereta Proton sampai rugi. Tapi pasal dia arah suruh turun harga, dia turun harga. Pasal dia kami sokong kerajaan, jadi dia kena turunlah harga kereta. Bila turun harga kereta terlalu murah, lah ni tak boleh nak jual. Ini pelik sikit. Bila dah murah tak boleh jual. Sebab apa tak boleh jual? Pasal kereta lama second hand kita nak pergi jual kat second hand car dealer, dia tak nak beli. Sebab dia kata dia tak boleh jual. Kalau nak jual harga murah sangat, orang yang jual tu dia nak beli kereta baru, tak boleh, tak cukup duit. Jadi sekarang ni kalau pitanya dia mengeluh kerana tak jual kereta. Kerana sekarang ni harga dia beli kereta second hand ini jauh lebih tinggi daripada harga yang dia boleh jual kereta second hand ni. Kenapa harga kereta second hand murah? Sebab kereta baru murah. Tentulah kereta second hand pun murah. Jadi ini sudah jadi masalah. Dan apabila peniaga second hand ini menghadapi masalah, pasaran kereta juga menghadapi masalah. Jadi saya harap saya tak betul lah dalam apa yang saya kata ini. Kerana mungkin kerana diturunkan harga kereta baru, maka semuanya sekarang ini kita dapat, semua orang dapat beli kereta dan tak ada masalah lagi. Jadi saya fikir saya dah cakap panjang sangat dah, saya kira engkong, minta maaf, tak dapat jawab semua soalan-soalan. Sekian, terima kasih.